Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anwar Ibrahim telah umum yang Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah titah Anwar untuk memberi penjelasan tentang pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri ataupun PM10. Ini, mengikut tuanku, ialah untuk mengelak daripada timbulnya kekeliruan tentang pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri. Yang sebenar, tidak ada kekeliruan. Rakyat Malaysia telah follow dengan teliti, telah mengikut perkembangan dengan teliti, mulai dari pengumuman bahawasanya Pakatan Harapan telah menang 82 kerusi parlimen dan Perikatan Nasional telah menang 73 kerusi parlimen. Jadi rakyat Malaysia semua menunggu keputusan Agong atau Istana siapa akan menjadi Perdana Menteri. Oleh kerana dua-dua tidak mempunyai majoriti ataupun sekurang-kurang 112 kerusi parlimen untuk bentuk kerajaan dan untuk angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Both did not qualify. Jadi bermaknanya hang parlimen. Dan dalam situasi hang parlimen, satu gabungan perlu dibentuk supaya kerajaan boleh dibentuk. They must agree to a coalition to form the government. Ini sama macam di England pada tahun 2010, di mana dua-dua parti yang terbesar tidak memenangi majoriti, maka satu lagi parti yang ketiga termasuk join one of the two, satu dari dua parti tersebut supaya kerajaan boleh dibentuk. Jadi sebelum tu Labour Party yang memerintah. Tetapi dalam pilihan raya 2010 konservatif menang lebih sikit tapi masih tak cukup. Jadi Lib Dem, Liberal Democratic Party bergabung dengan konservatif untuk bentuk kerajaan. Tapi untuk satu penggal saja, only one term. So this is the situation, or this was the situation di Malaysia. Jadi rakyat Malaysia tu tunggu. Dan akhirnya keputusan dibuat bahawasanya 2 hari kemudian, iaitu pada hari Isnin, jam 2 petang, siapa nak bentuk kerajaan, siapa rasa dia memperolehi cukup majoriti untuk jadi Perdana Menteri, sila kemukakan bukti kepada Istana Negara. Deadline pukul 2 hari Isnin. Mereka ataupun orang yang berjaya membuktikan yang dia ada majoriti akan angkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan akan bentuk kerajaan. 2 petang ataupun sebelum 2 petang, Muhyiddin Yassin telah hantar bukti yang dia memperolehi 115 kerusi parlimen. 115 parliament seats. Jadi, mengikut titah tuanku, mengikut arahan istana, yang pukul 2 petang, bukti mesti dihantar atau dikemukakan ke Istana Negara, Muhyiddin patuhi titah tersebut. Dan Muhyiddin membuktikan yang dia ada cukup majoriti untuk bentuk kerajaan dan untuk angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Anwar gagal. Anwar tidak boleh membuktikan yang dia ada majoriti dan dia gagal ikut deadline. Jadi deadline pukul 2, Muhyiddin seorang saja yang berjaya membuktikan. Anwar gagal. Anwar pula minta extension, minta postpone 24 jam. Istana Negara pula change the rules. Istana Negara selepas bagi deadline, iaitu pukul 2 petang hari Isnin, buktikan yang awak ada majoriti. Apabila Anwar gagal buktikan, Istana Negara extend lagi 24 jam untuk beri peluang untuk Anwar pula membuktikan. Lagi 24 jam, iaitu hari Selasa, Anwar masih gagal. Tak boleh nak buktikan yang dia ada majoriti. Maka Agong pula buat keputusan untuk hari Rabu pula
dia nak jumpa, tuanku nak jumpa 30 ahli parlimen yang dikatakan menyokong Muhyiddin Yassin. Jadi sekarang berdasar kepada keputusan pilihan raya, Anwar ada 82 sahaja kerusi. Muhyiddin ada 73. Tapi Muhyiddin kata dia ada parti-parti lain yang menyokong dia, termasuk Barisan Nasional 30 dan beberapa parti lain, Sabah dan Sarawak juga. Jadi bermaknanya dengan tambahan ahli parlimen dari parti lain, maka Muhyiddin ada 115. So dari 115 tu, blok yang terbesar ialah Barisan Nasional, iaitu 30. Jadi tuanku nak jumpa semua 30 ahli parlimen barisan seorang-seorang. Malam tu Zaid Hamidi panggil mesyuarat Barisan Nasional dan minta Agong tangguh sekali lagi, one more day, supaya mereka boleh bermesyuarat dulu dan mengeluarkan keputusan. Dan di dalam mesyuarat tersebut, di mana hangat, ketuk meja, dan hampir nak bertumbuk tu dalam mesyuarat tu, keputusan Zaid buat ialah dia akan mewakili 30 ahli parlimen. Bermaknanya 30 ahli parlimen tu tidak akan pergi ke Istana Negara seperti dititah. 30 ahli parlimen tu akan serah kuasa, power of attorney kepada Zaid. Zaid seorang mewakili 30 orang ahli parlimen. Dan Zaid akan beri pengakuan dia sokong Anwar atau dia sokong Muhyiddin bagi pihak 30 orang, which means Zaid has 30 votes, not one vote. Dan yang lagi 29 ahli parlimen tu tidak dibenar mengundi, tidak dibenar mengadap tuanku dan confirm yang dia orang ni sokong Anwar ke dia orang sokong Muhyiddin. So Zaid did a coup. Dan Agong pula suruh Anwar mengadap, dan apabila Anwar mengadap, Agong confirm kata Anwar lah akan jadi Perdana Menteri. Tapi Agong tidak kata Anwar jadi Perdana Menteri berdasar kepada majoriti, no. Cuma Agong kata Anwar jadi Perdana Menteri berdasar kepada perlembagaan. Yang membenarkan Agong budi bicara melantik seorang Perdana Menteri di mana pada hematnya atau opinion tuanku, orang ni mungkin boleh dapat majoriti. Apabila parlimen bersidang besok, biar Anwar cuba mendapatkan majoriti. So which means Anwar is appointed Prime Minister of a minority government. Anwar dilantik Perdana Menteri kerajaan minoriti. Dan bukan kerajaan majoriti. Tetapi Anwar kena kekalkan majoriti ini, kena confirm majoriti ini apabila parlimen bersidang dengan cara mendapat undi percaya. So, Anwar is a Prime Minister of a minority government. Agong tak sebut berdasar kepada majoriti. Agong tak sebut berdasar kepada kerajaan perpaduan ataupun unity government. Agong cuba sebut Anwar SPM mengikut perlembagaan, full stop. Nothing else. Tapi puak-puak ni Pakatan dan UMNO pula keluarkan naratif yang Agong titah untuk tubuh satu kerajaan perpaduan, unity government, dan Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri unity government. No. Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri minority government. So, Agong sudah tahu yang perkara ni sudah merosakkan nama, bukan saja nama Agong, tapi nama semua raja-raja Melayu. Sebab ini dilihat sebagai rampas kuasa. Rampas kuasa oleh seorang Perdana Menteri yang mempunyai minoriti di parlimen. Dan all this talk about unity government, kerajaan perpaduan, auta. Tak ada pun dalam surat istana 3 muka surat tu. Tak sebut. So now, image Agong dan image raja-raja Melayu sudah rosak. Dan ini bahaya. Sebab sekiranya Agong dilihat sebagai main kotor ataupun raja-raja Melayu dilihat sebagai di belakang coup, rampasan kuasa, this is going to affect the status and the image of the monarchy. So, oleh kerana itulah Agong titah Anwar kena jelaskan bagaimana dia
menjadi Perdana Menteri? How did he become Prime Minister? Cara mana Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia? Dan status Anwar status di dalam kerajaan bukan sebagai Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan, tetapi sebagai Perdana Menteri Kerajaan Minoriti. You see, masa Muhyiddin dulu jadi Perdana Menteri, selepas jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan pada bulan Februari tahun 2020. When the Pakatan government fell in February 2020, Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri. Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri sama cara macam mana Anwar juga naik jadi Perdana Menteri sekarang. Bermaknanya Muhyiddin ni is head of a minority government, minority party, tetapi mendapat sokongan dari ahli parlimen parti lain. Kecoh mereka kata ini kerajaan pintu belakang. Mereka kata Muhyiddin ni rampas kuasa. Muhyiddin ni Perdana Menteri kerajaan pintu belakang. Iaitu Muhyiddin tidak menerima mandat rakyat. Muhyiddin did not receive the rakyat's mandate. Muhyiddin ni ialah Perdana Menteri mengikut titah agung. So Muhyiddin ni masuk pintu belakang istana, back door istana. So Muhyiddin is a head of pintu belakang government, pintu belakang Prime Minister. Tidak terima mandat rakyat. Hari ni Anwar sama. Anwar pun status dia sama dengan Muhyiddin, iaitu tidak menerima mandat rakyat. Perdana Menteri pintu belakang. Bukan Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan. No. Apa beza Muhyiddin dulu dengan Anwar sekarang? Tak ada beza. Same. So this is a problem. Maknanya, kalau rakyat percaya yang Anwar ni tidak terima mandat rakyat dan Anwar ni Perdana Menteri Kerajaan Pintu Belakang, dan ini boleh berlaku oleh kerana Agong ataupun Raja-Raja Melayu telah main kotor, this is very damaging to the image of the institution of the monarchy. Sebab itulah Tuanku Titah nak suruh Anwar jelaskan. Bermaknanya Anwar kena keluarkan satu naratif, a new narrative, supaya rakyat ni puas hati yang okey, memang Anwar jadi Perdana Menteri ni sahlah. Nothing wrong dengan pelantikan Anwar. So, Agong tak mau explain tau. Agong sudah keluar surat, 3 muka surat dari istana. Agong tak mau dah keluar surat satu lagi. Agong nak Anwar yang explain, keluarkan naratif dan jelaskan kepada rakyat bagaimana dia boleh jadi Perdana Menteri padahal dia tidak sepatut dilantik jadi Perdana Menteri. This is the problem now. So, Agong in a way cuci tangan, serah balik masalah ni ke Anwar. You solve the problem. You explain to the rakyat. Tapi the problem is this. Anwar menang pilihan raya walaupun 83 kerusi parlimen, tapi hanya dengan 11% undi Melayu. Pakatan hanya dapat 11% undi Melayu. Bermaknanya hampir 89%, almost 89% orang Melayu tidak undi untuk Pakatan. Jadi Anwar menjadi Perdana Menteri dengan hanya 11% undi Melayu. Padahal yang undi Melayu lain, iaitu Perikatan Nasional, Barisan Nasional, tidak menyokong Anwar. Yang menyokong Anwar ialah Zahid Hamidi, seorang dengan 2-3 geng dia. Majoriti ahli parlimen barisan tak sokong Anwar. Tapi oleh kerana Zahid Hamidi curi mandat dari 30 ahli parlimen dan dia buat yang iaitu dia mengundi bagi pihak 30 ahli parlimen Barisan Nasional, maka dia boleh terima mandat dari Barisan Nasional melalui rampasan kuasa. And this is the problem. Because Agong ni, kalau ikut perlembagaan dan jugalah mengikut kelaziman, Agong kena mempertahankan hak Melayu, agama Islam dan juga
bahasa Melayu. 3 perkara tu. Agong ni is the trustee, pemegang amanah. You diamanahkan sebagai agong, you diamanahkan sebagai pemegang amanah untuk jaga kepentingan Melayu, agama Islam dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini tanggungjawab, amanah yang telah diberi kepada Agong. Tapi sekira Agong melantik satu Perdana Menteri dan membenar satu kerajaan yang hanya dapat 11% sahaja undi Melayu untuk mengambil kuasa, ini sudah pecah amanah. Bermaknanya, Agong akan dilihat sebagai betraying the Malays. Agong mengkhianati orang Melayu. Ini yang masalah dia sekarang sudah timbul. Di kalangan raja-raja Melayu, bukan 100%, bukan semua 10 raja Melayu sokong tindakan ini. Ramai dari mereka worried. Mereka rasa khawatir yang dengan membenar Pakatan Harapan yang hanya mendapat 11% sahaja undi Melayu untuk mengambil kuasa, ini satu pengkhianatan kepada bangsa Melayu dan orang Islam. So this is very sensitive. It's very racial, it's very sensitive, dan sekira naratif yang Anwar nak keluarkan, bila tak tahu, besok ke lusa, Anwar akan keluarkan satu naratif, cerita tentang bagaimana dia berjaya menjadi Perdana Menteri. Kalau dia tidak, if he's not careful, kalau dia tidak dengan cerdik keluarkan satu naratif yang boleh beri puas hati kepada orang Melayu, this is going to have long-term effect, bukan saja kepada Anwar dan Pakatan, tapi kepada Raja-Raja Melayu dan Agong juga. This is very critical. Dan sekira tak handle dengan betul, it's going to explode. It's going to backfire and make the Raja-Raja Melayu look very bad. Ini krisis sekarang ni. Istana Negara, Raja-Raja Melayu menghadapi krisis, and this crisis tak boleh nak diketepikan macam dia orang buat ni. Alah, sudahlah, you orang dah kalah pilihan raya tu, move on, diam sajalah, come back in 5 years. Tak boleh. This is not going to be 5 years time we meet again, pilihan raya PRU 16. No, long before that. Silat-silat by next year benda ni akan meletup dan akan dilihat sebagai rampasan kuasa oleh orang bukan Melayu, di mana orang Melayu telah hilang kuasa politik. Very risky. So sekarang ni Agong nak suruh Anwar solve the problem. Agong kata take care of the problem. Maknanya this is a mess and Anwar must come up with the explanation. Anwar kena beri penerangan, penjelasan supaya rakyat boleh puas hati. But there's no way rakyat boleh puas hati. How do you explain? You yang dapat 11% undi Melayu, bentuk kerajaan dan jadi Perdana Menteri dengan bantuan istana dan pengkhianatan kepada orang Melayu, di mana trustee atau pemegang amanah kepentingan dan hak orang Melayu sendiri menyalah guna kuasa. And you cannot just based on, budi bicara saya is my discretion. I rasa Anwar sepatut jadi Perdana Menteri, maka Anwar lah akan jadi Perdana Menteri. Isu majoriti kita selesai kemudian. Okey lah kalau Anwar masa Parlimen bersidang dia boleh dapat majoriti, dan nampaknya cara banyak orang dah lompat. Dari Sabah dah lompat, Sarawak dah lompat, UMNO pun barisan dah lompat, 30 dah lompat. Anwar bukan saja boleh dapat majoriti, boleh dapat 2/3 majoriti. No problem. Dari segi majoriti, Anwar kekal sebagai Perdana Menteri. Tapi dari segi hanya mendapat 11% undi Melayu dan penderhaka ataupun pengkhianatan kepada orang Melayu yang tidak mengundi untuk Anwar, that is a bigger issue. Ini bukan isu kotak undi, ini bukan isu perlembagaan. Ini isu yang lebih besar. And saya tidak akan, I will not give the word for it, but you all know what can happen dalam isu macam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera.